الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله القائل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله لعلكم تفلحون. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Musuh Dalaman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang mukmin sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah sebagai satu saringan untuk menentukan sama ada iman kita benar-benar tetap. Salah satu dari ujian orang beriman ialah nafsu yang sentiasa mendorong untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, yakni maka terselamatlah dia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Di dalam suasana dunia yang mencabar pada hari ini, kadangkala kita sebagai hamba lupa dan lalai. Bahkan kadang-kadang seseorang mukmin itu lupa akan dirinya sendiri. Inilah puncanya yang menyebabkan hati menjadi semakin keras dan lesu. Akhirnya nafsu mendapat ruang untuk memesong kita sehingga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nafsu ini tidak dapat dibuang dari diri kita, namun ianya dapat dikawal oleh mereka yang tinggi imannya. Kata para salihin, di akhir perjalanan hidup seseorang yang menuju ma'rifah, dia dapat membuktikan bahawa dirinya telah mampu mengendalikan nafsunya. Sesiapa yang berhasil mengendalikannya, maka beruntunglah dia. Sebaliknya, bagi mereka yang dikalahkan nafsu, maka rugilah dia. Terdapat beberapa jenis nafsu mengikut pandangan ulama. Yang pertama, nafsu ammarah, nafsu tercela yang sentiasa mengajak kepada kezaliman dan keburukan. Tidak seorang pun yang terlepas daripada nafsu ini kecuali mereka yang memperolehi pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini selalu berdampingan dengan syaitan, menggoda dan mempengaruhi manusia dengan janji-janji palsu, mengajak manusia mengerjakan kemaksiatan. Kedua, nafsu lawamah, nafsu yang tidak stabil atas sesuatu keadaan. Ia selalu berubah, baik dalam bentuk pendirian ataupun tingkah laku. Ianya berada di antara ingat dan lalai, redha dan marah, cinta, benci dan sebagainya. Ibnul Qayyimul Jauzi menjelaskan bahawa lawamah dibezakan dengan dua jenis, lawamah yang tercela dan lawamah yang terpuji. Lawamah tercela ialah nafsu yang bodoh dan zalim. Semuanya itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawamah yang terpuji pula ialah nafsu yang sentiasa berfungsi mengawal setiap tindakan seseorang agar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal saleh serta melaksanakan segala kebaikan yang diperintahkannya. Ketiga, nafsu mutmainnah. Nafsu ini ialah nafsu yang tenang bersama Allah Subhanahu wa taala, tenteram ketika mengingatinya, selalu merindukan Allah Subhanahu wa taala dan senang sentiasa dekat dengannya.
Jiwa yang mutmainnah ialah jiwa yang berhijrah dari segala sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu inilah yang sentiasa mendorong manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau redha lagi diradai, yakni di sisi Tuhanmu. Maka masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam syurgaku. Qatadah berpendapat mutmainnah iaitu orang yang beriman, jiwanya tenang terhadap apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jiwanya terpancar dan sanggup menerima setiap cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Asas dari semuanya itu adalah kesedaran jiwa yang tinggi serta peka terhadap goncangan jiwa dan perasaan sehingga terhindar daripada segala bentuk dosa dan maksiat yang telah dikerjakan. Sebenarnya nafsu ini boleh berubah. Ia mulanya bersifat ammarah, lawamah dan akhirnya mampu meningkat kepada mutmainnah. Nafsu mutmainnah inilah merupakan puncak kesempurnaan dan kebaikan nafsu insan. Kita perlu mengorbankan, kita perlu memperbanyakkan berzikir dan mengingati Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari dosa dan maksiat yang selalu didorong oleh nafsu yang cuba menyesatkan hidup kita. Ibnu Qayyim pernah menyatakan sesungguhnya zikir adalah makanan hati dan ruh. Apabila seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala kering daripada siraman zikir, maka jadilah ia bagaikan tubuh yang terhalang daripada memperoleh makanan. Sesungguhnya dengan berzikir inilah hati kita dapat menjadi tenang dari segala kekusutan dan yang mengganggu jiwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan tenang tentram hatinya mereka dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan zikir Allah Subhanahu wa taala itu tenang tentramlah hatinya. Antara yang boleh juga dilakukan untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan ialah dengan mengingati mati. Manusia yang sentiasa mengingati kematian disifatkan sebagai manusia yang paling bijaksana. Sebuah hadis riwayat Ibnu Majah bahawasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang lelaki Ansar datang kepada baginda mengucapkan salam. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah antara kaum mukminin yang paling baik? Baginda menjawab, orang yang paling baik akhlaknya antara mereka. Dia bertanya lagi, manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik? Baginda menjawab, orang yang paling baik mengingati, orang yang paling banyak mengingati kematian dan paling bagus persiapannya selepas kematian, mereka itulah orang yang cerdik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang boleh diambil daripada khutbah ialah, pertama, musuh dalaman bagi semua manusia yang beriman ialah nafsu yang sentiasa mendorong untuk melakukan maksiat dan dosa. Kedua, sesungguhnya nafsu ini tidak dapat dibuang daripada diri manusia, namun ianya dapat dikawal oleh mereka yang tinggi imannya dan selalu beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, nafsu mutmainnah merupakan puncak kesempurnaan dan kebaikan nafsu insani, manakala nafsu ammarah pula adalah nafsu tercela. Keempat, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta istiqamah bermujahadah adalah cara mendidik nafsu yang terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadian, yakni dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya, yakni untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih, yakni dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya, yakni dengan sebab kekotoran maksiat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najattat taibin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa a'lamu أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة على السلاطين الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وخصوصا على seri paduka baginda yang di-Pertuan Agung Al-Wathiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin bin Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah wa ala seri paduka baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Nur Zahirah. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafina war ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma lit tariqil huda war rashad. اللهم اجعل ماليزيا وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رخية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.